satu kisah. Seorang wanita yang bernama Ummu Mahjan ataupun Mahjanah. Cerita Ummu Mahjan ini disebut dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah yang dikarang oleh Ibnu Katsir, dan juga Ibnu Athir dalam buku beliau pun, karya beliau pun disebut mengenai Ummu Mahjan atau Ummu Mahjanah. Atau lebih popular Nabi sebut, Nabi panggil ini Al-Mar'ah As-Sauda, wanita yang gelap. Ustaz, hari itu cerita Bilan gelap juga, hari ini wanita gelap. Tak, saya nak cerita orang gelap-gelap hari itu. Sebab penceramah dia gelap. Itu tak baik tuan-tuan. Jadi walaupun gelap ni, mudah-mudahan dapat masuk syurga lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Okey, baik. Begini, Al-Mar'ah As-Sauda, Ummu Mahjan. Ummu Mahjan, dia ni tak terkenal di bumi, tapi dia terkenal dekat di langit. Kam minan nasi majhulun fid dunya ma'rufun 'inda Allah. Ini kata-kata ulama. Berapa ramai manusia yang tidak dikenali di bumi tapi sangat terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ummu Mahjan ini, kita nak tengok kisah dia supaya kita dapat semangat kesabaran dia. Ummu Mahjan ni, dia adalah hamba abdi. Hamba abdi. Di zaman jahiliyah, dia merupakan hamba abdi. Kerja dia berkhidmat untuk pembesar-pembesar Quraisy. Lama dia jadi hamba abdi. Dia pun merayulah pada kaum Quraisy. Dia kata, lama dah aku jadi hamba abdi, boleh tak aku ni dibebaskan? Pembesar Quraisy kata, disebabkan kau ni baik, engkau telah menunjukkan khidmat setia, engkau dibebaskan. Ummu Mahjan pun dibebaskan. Lepas dia dibebaskan, Ummu Mahjan bagi tahu pada pembesar Quraisy, aku mohon izin aku terus tinggal dengan kalian. Makan apa yang kalian makan dan minum apa yang kalian minum. Pembesar Quraisy kata, tak apa, silakan. Dikala dia hidup bersama dengan kafir Quraisy dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, berlaku satu peristiwa. Apa peristiwa? Zaman jahiliyah, anak-anak kecil atau anak-anak perempuan yang kecil, bila dia ditunang, dia sudah bertunang atau sudah dipinang, maka dia akan dipakaikan wisyah. Wisyah ini macam satu selendang. Selendang berwarna merah. Jadi kanak-kanak perempuan ni lah. Pada satu hari, seorang kanak-kanak perempuan, dia masuk bilik air. Masa dia masuk bilik air, dia ambil yang wisyah tu, kain merah tu, dia gantung dekat pintu bilik air. Dia masuk bilik air. Masa dia dalam bilik air, datang burung elang. Burung elang dia panggil hadat dalam bahasa Arab. Hadat ini burung elang yang tak besar, tak kecil. Burung elang ini, dia tengok ada kain warna merah, dia ambil kain warna merah ni, dia terbang dulu. Bila gadis ni keluar daripada bilik air, dia tengok kain merah tak ada, dia mula kata, perempuan yang bernama Ummu Mahjan ambil. Dia buat tuduhan lah. Dia kata, mana dia? Mesti dia pilih-pilih yang ambil kain merah tu. Lalu dia angkatlah ke muka pengadilan. Pembesar Quraisy semua berkumpul mengadili wanita yang hitam. Wanita hitam, wanita itu diadili. Ummu Mahjan kata, aku dimalukan, aku ditelanjangkan, diperiksa di depan dan di belakang. Kalau kain itu aku sembunyikan, merah aku sembunyikan. Pada ketika itu aku mengangkat tangan kepada Allah, aku berdoa, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memerhatikan keadaan aku yang sangat lemah. Aku sangat terdesak ini, ya Allah. Aku dihina, ya Allah. Sedang dia berdoa, dia menutup dan berdoa kepada Allah. Allah hantar burung elang itu campakkan balik kain merah yang dia bawa. Pembesar Quraisy jadi malu sebab mereka telah menghukum wanita itu dengan begitu pantas tanpa usul periksa. Pada hari itu Ummu Mahjan kata apa? Cukuplah aku dihina dengan sebegini rupa. Mulai hari ini aku dengan kalian tak ada apa-apa hubungan. Aku dengan kalian tak ada apa-apa hubungan. Dia tinggalkan kafir Quraisy, dia berhijrah pergi Madinah. Sampai di Madinah dia cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucap dua kalimah syahadah, dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah buatkan untuk aku satu bilik dalam masjid atau di berhampiran dengan masjid." Rasulullah setuju, Rasulullah buat untuk dia satu bilik. Lepas dia masuk Islam, dia duduk dalam masjid, dalam satu bilik. Setiap hari kerja Ummu Mahjan bersihkan masjid.
Dan dia juga setiap hari akan jumpa dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha. Setiap kali dia suka berbual dengan Aisyah, masa nak balik dia akan baca satu syair. Syairnya, wa yaumul wishahi min ta'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Setiap kali dia akan baca syair itu masa nak berpisah dengan Aisyah. Aisyah Ummul Mukminin satu hari pegang dia. Wahai Ummu Mahjan, setiap hari kau nak keluar daripada aku, jumpa aku, kau akan baca syair ni. Apa kisah syair ni? Dia pun bagi tahulah mengenai kisah yang berlaku kepada dia di zaman jahiliyah. Keesokan hari ataupun setelah beberapa hari, Ummu Mahjan meninggal. Dia meninggal malam hari. Malam hari tersebut sahabat-sahabat uruskan jenazah ada dan dia dikebumikan. Keesokan hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat subuh, Rasulullah tengok kanan, Rasulullah tengok kiri, Rasulullah mencari di mana al-mar'ah as-sauda, di mana wanita hitam itu. Sehingga Rasulullah tanya, aina al-mar'ah as-sauda, di mana wanita hitam? Di mana dia? Kenapa aku tak nampak dia? Oh, wahai Rasulullah, kami lupa nak bagi tahu dia telah meninggal malam tadi dan kami telah pun uruskan, kami sudah tanamnya. Rasulullah marah. Rasulullah kata, ala aiqaztumuni, kenapa kalian tak kejutkan aku? Sahabat-sahabat kata, Rasulullah malam, kami tak nak ganggu. Waktu rehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah. Kalau begitu Rasulullah kata, tunjukkan aku dekat mana kubur. Sahabat-sahabat bawalah Rasulullah pergi kat kubur Ummu Mahjan. Rasulullah solatkan di atas kubur Ummu Mahjan. Solat jenazah ghaib, Rasulullah solatkan Ummu Mahjan daripada kubur. Rasulullah solatkan. Selesai solat, Rasulullah beritahu, sesungguhnya dengan solat aku ke atas Ummu Mahjan, maka teranglah kubur dia dengan cahaya. Bukan dia kubur Ummu Mahjan sahaja yang terang dengan cahaya. Cahaya yang menerangi kubur Ummu Mahjan turut menerangi kubur-kubur orang yang ada di sekitar kubur Ummu Mahjan. Allah Akbar. Kesabaran yang dilalui, kesabaran yang dilihatkan oleh Ummu Mahjan, natijahnya Rasulullah solatkan dia. Natijahnya kubur Ummu Mahjan disinari dengan nur cahaya yang bergemerlapan. Tuan-tuan, saya kongsi cerita ini kerana cerita ini sangat memberi motivasi pada saya, memperlihatkan bagaimana seorang wanita yang melalui detik-detik susah, dia diuji, dia dihina, dia diperkecilkan kerana sifat dia ni orang yang tak ada siapa nak bela. Tapi Allah angkat dia. Begitulah banyak cerita atas dunia ini. Kita lihat kisah-kisah Nabi. Bagaimana Nabi Ayub ditimpa penyakit. Kita lihat bagaimana Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan pelbagai ujian. 13 tahun baginda buat dakwah di Mekah. 10 tahun Rasulullah buat kerja dakwah di Madinah. 13 tahun Nabi di Mekah tu senang ke tuan-tuan? Susah. 6 tahun Nabi buat kerja dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah Nabi isytiharkan dakwah, Nabi pernah dicekik, Nabi pernah dirancang untuk dibunuh, Nabi pernah dihalau, lorong-lorong Nabi lalu ditaburkan paku. Perut unta disimpan beberapa hari disembah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini Rasulullah lalui dengan sabar dan tabah, menjadi santapan bagi para anbiya dan juga rasul dalam mendepani ujian daripada Allah Subhanahu wa taala.